sahabat trader. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana cara kita trade menggunakan ZK Profit Station yang sangat mudah, di mana dengan menggunakan indikator ini, anda mudah untuk cari entry sama ada buy untuk ataupun sell untuk saya galakkan untuk Nasdaq dan juga Dow Jones. Selain daripada itu, anda boleh gunakan untuk crude oil, gold, SP500, BTC USD dan mana-mana pair yang major. Ini adalah version 2.0 di mana saya telah pun memudahkan, saya telah pun menjadikan ini lebih mudah berbanding dengan version 1.0. Untuk version yang ini, dia adalah gabungan 3 saja indikator, iaitu kita ada daily pivot line. Kalau anda lihat yang warna merah, warna pink, purple ni dengan warna biru ni adalah daily pivot line, di mana ianya adalah mewakili support and resistance untuk kita mencari tempat-tempat kita boleh gunakanlah sebagai TP ke, sebagai kita nak lihat trend dan sebagainya. Kebiasaannya kalau price open market open pagi berada di atas daily pivot line ini, mungkin dalam keadaan bullish lah. Ini adalah standard untuk pivot line, dan saya jadikannya sebagai guide lah, sebagai guide untuk kita lihat sama ada kita bersesuaian untuk kita gunakanlah daily pivot line ini sebagai TP dan sebagainya. Itu salah satu fungsi dia lah, selain daripada kita nak melihat trend. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada ZK Line Stock, yang ini warna merah ni. ZK Line Stock ni, kalau anda lihat ZK Line Stock yang warna merah ni, ni merah saja ni. Ini adalah ini adalah satu indikator yang hampir sama dengan stokastik, tetapi kita dah ubah suai. Kita dah cipta sendiri mengikut kita punya keperluan dan ketepatan dia lebih berbanding dengan stokastik. Kemudian kita ada di bawah ini kita ada ZK Wallet Alert, iaitu warna, kalau anda lihat warna hijau merah ni dan juga warna gold. Ini untuk kita tengok trend lah. Untuk kita tengok trend yang sebenar. Kalau anda lihat tadi saya kata daily pivot tu, dia juga kita boleh menentukan trend. Apabila dia berada di atas daily pivot ni, dia market dalam keadaan bullish. Sama juga dengan ini, anda boleh lihat apabila line yang merah hijau ini berada di bawah, berada di atas line kuning ini, dia menunjukkan bahawa market tengah berada dalam keadaan bullish. Dan sekiranya line merah hijau ini dia duduk di bawah line kuning, maka market dalam keadaan bearish. Anda boleh lihat ni contohnya, line kuning ni, yang ini line merah, market dalam keadaan, ini line merah hijau, dia berada di bawah, maka market dalam keadaan bearish. Jadi sebelah sini ada perubahan trend, di mana kalau lihat market sedang cuba naik, dan di sini juga ada perubahan trend untuk bearish, untuk bullish. Ini adalah contoh untuk kita lihat trend dengan menggunakan ZK Profit Station. Seterusnya, macam mana cara kita nak entry? Cara nak entry adalah kita melihat kepada ZK Line Stock ni, yang warna line merah ni. Sebagai contoh, apabila dia dah sampai ke line atas ni, line 90 ni, line level 90 untuk ZK Line Stock ni, kita boleh cari sell. Nampak? Sampai di sini kita boleh cari sell. Berapa pip dia bagi, berapa jauh dia boleh pergi. Nampak? 1000 lebih pip. Sama juga di sini. Di sini bila dia berada di atas ni, kita boleh cari sell. Dia dah pergi sebanyak 200 pip lebih. Bila dia berada di bawah, kita boleh cari buy lah. Bagi contoh di sini, di bawah kita boleh cari buy dan lihat berapa pip dia boleh pergi. 922 pip. Itu contoh untuk kita cari bagaimana cara untuk kita entry. Tetapi kita perlu tahu bahawa untuk apabila dia berada line merah ni berada di tempatnya, sama ada oversold ataupun overbought, kita perlu cari confirmation di time frame yang lebih kecil, iaitu M5 dan juga M15. Kita ambil contoh hari ni punya market sebagai contoh di sini.
di sini kita melihat boleh sell di sini. Kita boleh sell di sini kan. Dia dah sampai di sini pada M5. Kita perlu rujuk juga pada M15. Lihat. M15 dia dah berada di sini. Okey. Dia dah berada di sini. Kemudian kita kena rujuk juga pada H1 dan H1 itu berada di sini. Maksudnya hari ni kan berada di atas ni. Dan besar kemungkinan selagi dia berada di area sini dia akan turun. Jadi di sinilah tempat yang menunjukkan kita boleh entry kan, dan kita dapat lebih kurang dalam 200 pip. Okey, 239 pip lebih kurang. Sama juga waktu kita nak cari buy di bawah ni. Bagi contoh kalau kita lihat di bawah ni kita nak cari buy, ketika price berada di bawah ni, macam mana kita nak cari confirmation dia? Kita tengok ni 1 2 3 4 Okey, kita tengok pada time frame M5. Time frame M5. Jadi dia 1 2 3 4 kan. Okey. 1 2 3 4. Okey, di bawah sini. Di bawah sini kita kena lihat pada M5. Mana tadi? 1 2 3 sudah ada 4 sini. Kita perlu lihat pada time frame M5 ni. Kita nak cari confirmation untuk kita buy. Di bawah ni kita boleh buy. Dapatlah sikit dulu. 200 pip, 200 pip. Bukan sikit Kemudian sama juga bila dia berada di bawah sini. Mungkin floating lah sekejap. Kalau kita tak pada M5 kan, kita akan floating. Dan akhirnya bila kita dapat, nampak dia boleh pergi sampai 900 lebih. Cuma kena check up lah, kena hati-hati, kena lihat. Kalau rasa M5 agak mengganggu gugat, tengok pada, bukan mengganggu gugat, dia agak laju ataupun kita rasa bimbang bila tengok M5 ini, kita rasa goyang kadang-kadang kan. Tengok pada M15. M15 kita boleh cari entry di sini. Sama je nampak. Dia berada di bawah. Ini berada di bawah. Ini berada di bawah. Ini berada di bawah. So kita boleh entry lah 900 pip lebih. Sama juga di sini. Di sini. Kan ini berada di bawah. Ini berada di bawah. Kan. Kita boleh cari untuk entry. Sama juga di sini. Ini berada di bawah kan. Ini berada di bawah, kita boleh dapat lebih kurang dalam 268 pip. Dan ini berada di atas. M15 pun boleh tengok atas. Dengan syarat dia mesti sama Dia mesti sama. Pada H1 dengan M15 atau M5 tu sama. Dia dua-dua dia menunjukkan ketiga-tiga ataupun dua daripada tiga ni, M15, M15 atau H1 ni, ketiga-tiganya ataupun dua daripadanya menunjukkan ke arah yang sama. Dia ke arah yang sama. Sebagai contoh yang saya tunjuk tadi, di H1 dia tunjuk dia nak turun. So di time frame M15 juga mesti menunjukkan nak turun. Di time frame M5 juga mesti menunjukkan dia nak turun. Barulah kita boleh cari sell. Kalau dia nak naik, sama juga. Di H1 dia menunjukkan nak naik. Macam sekarang ni dia masih turun belum habis. Kalau sekarang ni anda boleh tengok di H1, dia turun masih belum habis. So besar kemungkinan di M5 ini dia masih turun, nampak? Dia nak naik pun dia akan turun dulu sekejap. Dia akan turun dulu sampai dia masuk area sini. Sama juga M5 pun dia tidak naik, dia akan turun dulu sampai dia masuk sini, barulah dia akan naik. Jadi tengok ketiga-tiga time frame tu, dua daripadanya sama ataupun salah satu, ketiga-tiga sama ataupun dua daripada tiga tu sama, barulah kita boleh entry. Macam sekarang ni saya menunggu peluang untuk buy sebab dia dah berada di bawah. Saya tunggu peluang untuk buy. Sangat mudah menggunakan sell dah habis untuk ni. Sebab tadi dia dah daripada atas ni dia dah turun. Inilah bersamaan dengan inilah. Daripada atas ni dia dah turun ke bawah ni. So yang kita tahu sell dah habis lah. Kan untuk masa ni kita tengah menunggu peluang untuk buy. Tunggu sekejap lagi. Okey, ini cara ni sangat mudah. Kalau kita tengok Dow Jones pun sama. Dow Jones pun mempunyai sifat yang sama juga dengan di Nasdaq. Dia dah ada di bawah dah pun. Kita menunggu peluang untuk kita buy. Cuma belum ada confirmation untuk buy. Kan? Sebab kalau kita tengok
belum ada kekuatan untuk kita buy. Sell dah habis dah tadi. Sell siang tadi dia dah bagi. Dan sekarang ni kita tunggu dia sampai ke bawah sini, dia bengkok ke atas untuk dia naik, barulah kita cari buy. Begitu juga dengan gold. Gold pun lebih kurang sama. Cuma gold ni dia ada sedikit kadang-kadang tu dia ada sedikit kurang tepat sebab gold ni dia agak laju sikit. Tapi still boleh guna lah. Still boleh guna kalau anda tengok. Di atas ni dia berada di atas. Ini berada di atas. Kemudian dia terjun. Okey. Ini berada di bawah. Kemudian dia naik. Ini berada di bawah dan dia naik. Ini berada di atas dan dia terjun. Dia turun. Ini berada di bawah. Ini berada di bawah dan dia naik. So, lebih kurang sama je. Begitu juga dengan crude oil, WTI. WTI pun penggunaan dia sama juga. WTI anda boleh lihat ketepatan dia pun hampir sama. WTI di sini berada di atas, sampai di atas kemudian dia turun. So dia turun. Dia terpulang pada anda nak ambil berapa banyak lah. Tapi kalau saya selalu ambil 50 pip, 50 pip. Saya close 50 pip. Saya anggap ini sebagai scalping. Dengan menggunakan teknik ni, indikator ni, saya beranggapan bahawa saya sedang scalping. Okey, macam sekarang ni kan, dia nak turun ni kan. Okey. Tengok pada H1, kita tengok pada M15. M15 juga dia berada di atas. Kemudian kita tengok pada M5. M5 juga dia berada di atas. Ini memang peluang yang cantik untuk kita sell di oil sekarang ni kan. Kalau kita nak sell, ini satu peluang yang cantik sebenarnya untuk kita sell. Untuk di oil kan, kita boleh sell. Boleh cari sell di oil sekarang ni. Ini adalah tempat yang cantik. Kalau saya nak selamat ni sebenarnya buy, tunggu di bawah. Anda juga boleh gunakan satu direction. Kalau anda rasa nak buy je satu hari tu. Bergantung kepada apa dipanggil trend. Macam sekarang ni kita berada di dalam keadaan uptrend. Anda rasa nak buy, anda buy saja. Ambil satu direction pun boleh. Satu hari tu dia uptrend, anda uptrend. Tapi kalau anda cakap anda boleh makan atas bawah, boleh buy, boleh sell, tak ada isu, tak ada masalah. Boleh kedua-duanya dengan menggunakan Zakat Profit Session ni. Okey, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bagi mereka yang nak dapatkan indikator ni, boleh PM saya di Telegram. InsyaAllah nanti saya akan terangkan cara bagaimana untuk anda dapatkan indikator ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.